Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Hari ini pembelajaran kita macam biasalah, subjek, reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, pembelajaran sebelum ni kita dah habiskan bahagian kajian keperluan pelanggan kan? Kita dah belajar macam mana kita nak gunakan borang kajian kepada pengguna, macam mana kita nak kenal pasti masalah inventif, kita dah buat juga model fungsi, kita dah buat analisis berantai dan juga kita dah pilih lah cadangan prinsip inventif yang mana. Okey, sekarang ni kita dah habiskan buat kajian kepada pelanggan. Jadi sekarang ni langkah seterusnya kita kena buat project brief. Okey, apakah itu project brief? Kenapa kena ada project brief? Okey, project brief ni adalah satu proses perbincangan awal antara pengurus projek, pelanggan dan juga pereka bentuk. Ada tiga-tiga ni akan melakukan perbincangan untuk hasilkan sesuatu produk lah. Jadi kenapa ada kena pereka bentuk ni? Pereka bentuk ni adalah berperanan untuk menterjemahkan reka bentuk kepada bentuk lakaran. Maknanya dia akan sediakan beberapa lakaran idea kepada pelanggan untuk pelanggan pilih lah. Contohnya macam ni kan, penyelesaian masalah inventif. Kita kena tahu dulu apakah permasalahan inventif tu kan. Lepas tu kita akan buat project brief lah, kita akan buat perbincangan dan pereka bentuk akan hasilkan beberapa lakaran idea. Daripada kat sini ni pelanggan akan pilih lah salah satu yang dia suka lah, yang dia berkenan. Jadi akan adanya lakaran terakhir ni lah. Lakaran terakhir ni daripada lakaran yang dipilih oleh pelanggan. Dia ubah sikit lah. Daripada segi saiz ke, daripada segi bentuk dan sebagainya. Jadi, project brief ni adalah sebagai salah satu permulaan sebelum kita menghasilkan sesuatu produk. Okey, apa yang perlu ada dekat dalam project brief ni? Perbincangan apa kena buat? Kita kena sediakan borang lah. So, daripada borang tu, kita boleh tengok lah. Kita boleh listkan satu persatu apakah kriteria-kriteria yang kita nak tambah baik ataupun kita nak hidupkan dalam kita punya produk. Okey, yang pertama daripada segi fungsi. Kita tulis apa dia yang kita nak ubah dia. Okey, fungsi, apakah kegunaan produk ni? Okey, produk ni digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Maknanya, produk ni kita nak hasilkan bukan sahaja boleh menggilap, tapi dia boleh bersihkan kasut. Jenis kasut apa? Jenis kasut kulit dan juga kasut PVC. Okey, nombor 2, di manakah produk ini digunakan? Produk ini digunakan di rumah atau di mana-mana sahajalah mengikut keperluan pengguna. Ada setengah pengguna tu suka bawa pergi ke tempat kerja kan? Kadang kat tempat kerja pun boleh dia gunakanlah alat penggilap kasut. Seterusnya, persembahan. Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Kita kena bagi tahulah dipersembahkan dari segi macam mana? Dari segi pelbagai warna. Maknanya kita sediakan pelbagai warna menarik untuk kita punya pengguna lah. Jadi ada yang perempuan suka warna cerah-cerah kan? Yang lelaki suka warna gelap-gelap. Jadi kita pelbagaikan warna supaya kita dapat jadikan salah satu penarik perhatian pengguna kepada kita punya produk. Okey, seterusnya kriteria tujuan pasaran. Dekat siapa kita nak tujukan kita punya produk? Siapakah yang akan menggunakannya? Jadi produk ni akan digunakan oleh semua pengguna kasut kulit dan kasut PVC. Tak kiralah pengguna tu dia kasut kulit macam mana kan? Kasut PVC, jadi asalkan dia ada kasut kulit dan kasut PVC, dia boleh guna produk ni. Siapakah pesaing yang wujud? Ada pesaing tetapi reka bentuk produk kurang inovatif lah. Jadi kita nak hasilkan produk tu kita berikan kelainan lah. Jadi lagi inovatif daripada produk sedia ada. Nombor 3, pelanggan bagaimanakah yang akan menggunakan produk ni? Semua pekerja-pejabat, guru, murid sekolah dan pengguna yang mementingkan kasut berkilat dan bersih. Jadi pengguna yang suka kasut bersih, kasut berkilat, yang menggunakan kasut kulit, PVC. Jadi semua-semua ni lah boleh gunakan produk penggilap kasut. Okey, seterusnya dari segi kuantiti. Kat sini kita kena bagi tahu berapa banyak kita nak hasilkan pada pengeluaran pertama, fasa pertama. Okey, kat sini kita listkan 100 unit. Okey, seterusnya style atau gaya. Bagaimanakah reka bentuk produk ni? Kita bagi tahulah jenis macam mana kita buat. Berbentuk geometri, bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Seterusnya, adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran? Sudah semestinya kerana reka bentuk produk yang unik. Kita nak buat lain kan? Kelainan daripada produk sedia ada.
Seterusnya, kualiti. Bagaimanakah kualiti pembuatannya? Kita bagi tahu kita akan menggunakan material berkualiti tinggi pada kita punya produk. Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Okey. Produk ni tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Maknanya dia akan dapat keistimewaan lah. Tak perlu gunakan ruang yang besar. Boleh simpan kat mana-mana sebab dia kecil kan. Kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Anggaran kos seunit. Kat sini kita kena bagi tahulah harga untuk satu produk kita tu. Kita listkan RM35 satu produk. Dan jangka masa, kat sini kita kena tahulah berapa lama masa untuk kita siapkan sesuatu produk tu. Kita tulis pelanggan ingin projek disiapkan dalam tempoh 22 minggu waktu bekerja. Maknanya dalam 22 minggu ni sahaja yang awak boleh siapkan awak punya produk sepenuhnya. Jadi lepas kita dah buat perbincangan, kita dah masukkan kita punya kriteria dan juga apa yang kita nak buat pada projek kita dalam borang, kita kena buat jadual bermaklumat. Okey, kenapa kena buat? Sebab jadual ni untuk memudahkan pengurus serta pereka projek untuk menjalankan tugas masing-masing. Maknanya jadual ni kita hasilkan setelah kita buat daripada borang tadi tu kan. Kita ringkaskan dalam jadual yang barulah supaya pengurus dan juga pereka projek ni senang baca dekat bahagian mana yang diorang perlu jalankan tugas. Okey, lepas kita dah ringkaskan dalam jadual bermaklumat, kita kena buat aplikasi projek. Dekat sinilah kita nak melibatkan semua ciri-ciri projek brief. So, kita kena letakkan bentuk lakaran yang melibatkan beberapa prinsip dan elemen reka bentuk dan idea yang berinovasi. Okey, ni semua maklumat yang kita dah buat dah tadi. Cuma kita tambahkan dan juga kita ringkaskan apa yang patut. Yang pertama, tajuk projek. Kita akan gunakan penggilap kasut magic lah. Penggilap kasut kulit dan juga PVC digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit. Maknanya 2 dalam 1 lah fungsi kasut magic ni. Di rumah atau di tempat-tempat yang sesuai. Maknanya kat mana-mana pun kita boleh gunakan produk penggilap kasut magic. Seterusnya, gambaran keseluruhan projek. Kat sini, siapakah yang akan menggunakannya? Semua pengguna kasut kulit dan juga kasut jenis PVC yang mementingkan kasut berkilat dan bersih. Jadi, yang suka kasut kilat, kasut bersih, dia akan beli produk ni lah. Okey, adakah produk ini diperlukan oleh pelanggan? Ya, amat diperlukan. Dipersembahkan dengan pelbagai warna. Warna-warna yang menarik lah supaya kita dapat pujuk pengguna lah untuk beli produk ni. Okey, reka bentuk produk. Apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang kita gunakan? Ini kita dah bincangkan pembelajaran sebelum ni. Kita gunakan warna, ruang, rupa, tekstur, bentuk. Prinsip reka bentuk yang akan kita gunakan adalah keseimbangan dan juga kesatuan. Apakah konsep reka bentuk yang ingin diterapkan? Okey, kita nak terapkan bentuk mengikut fungsi lah, form follow function. Dan juga adakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada atau produk yang baru dibangunkan? Produk ni kita bangunkan yang barulah, kita tak buat produk sedia ada. Kita akan bina yang baru. Seterusnya, perancangan dalam pengurusan projek, pembahagian kumpulan kerja, jadual kerja dengan kos pengeluaran. Semua ni kita akan letakkan dalam kertas kerja lah. Kita akan tulis, senaraikan kumpulan kerja, kita nyatakan jadual kerja dan juga kos-kos pengeluaran untuk hasilkan produk ni. Okey, kuantiti penghasilan. Kuantiti ni kita dah senaraikan 100 unit kan pada fasa pertama. Jadi fasa kedua kita akan keluarkan mengikut permintaan pelanggan. Contohnya kita keluarkan 100 unit dalam minggu pertama. Cepat je habis. Jadi untuk pengeluaran yang seterusnya kita tengok. Kalau pelanggan nak banyak, kita akan keluarkan lebih banyak unit lah daripada fasa yang seterusnya. Lepas tu kita kena buat analisis kajian reka bentuk produk di pasaran lah. Ni antara 2 contoh yang dah ada kat pasaran. 2 jenis berus kan. Okey, satu jenis yang menggunakan kayu dan bulu haiwan. Satu lagi menggunakan kayu dan bulu sintetik. Dia beza dia dekat jenis bulu yang digunakan lah. Okey, kedua-dua ni hanya mempunyai satu fungsi sahaja, iaitu menggilap kasut. Okey, pemegang berus tidak selesa dipegang sebab bentuk dia tak sesuai sangat kan. Lagi satu, dia ada tempat pemegang. Jadi, mudah dipegang lah. Okey, memerlukan tenaga banyak untuk mengilap. Sama juga yang sebelah ni. Gunakan tenaga yang banyak kan. Sebab tak gunakan teknologi. Tak gunakan bateri, tak gunakan litar. Jadi, kita kena gunakan tangan lah untuk gilap kasut.
Jadi adakah produk akan mendapat permintaan di pasaran? Jadi sudah pastilah sebab kita punya produk tu berinovasi daripada teknologi kan. Kita mengurangkan tenaga kerja manusia apabila kita nak menggilap kasut. Seterusnya, lakaran idea. Ni kita kena tulis lah. Kita nak buat dalam bentuk 2D ataupun 3D. Jadi kita tulis lakaran dipersembahkan dalam bentuk lakaran pictorial iaitu 3D, dan juga kita akan buat unjuran ortografik lah iaitu lakaran dalam bentuk 2D. Okay, penghasilan mockup atau model. Ini kita kena bagi tahu kita nak gunakan mockup dengan model tu gunakan bahan apa. Jadi kita listkan lah, kita menggunakan kayu, MDF, span tebal, kepingan akrilik hitam, pembaris, gunting, pisau, pemotong dan lain-lain lagi lah. Jadi kita letak dekat aplikasi projek ni, kita nak bagi tahu secara terperinci setiap kita punya maklumat pada kita punya projek. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.